Tapi untuk korang nampak highlight ni macam mana, saya offkan dua-dua lighting ni. Dekat saya punya fill light, saya offkan. Dan juga saya akan offkan saya punya key light. Right? So nampak tak? Dia macam nampak lebih kata apa shadowy lebih kurang macam tu. So dia nampak sedikit dramatic. Alright. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cikgu Uluan. Siapa lagi? Saya Rotan. Hari ni kita nak belajar sedikit berkenaan dengan basic 3-point lighting, right? Ataupun asas lighting lah. Sama ada korang nak buat video YouTube ke, ataupun korang nak set up korang punya studio fotografi, videografi korang sendiri, korang kena faham basic lighting dalam konteks 3-point lighting. Okay, apa maksud 3-point lighting? Okay, 3-point lighting ni bermaksud ada 3 lighting yang dia point kepada subjek yang korang nak sampaikan lah. Pertama sekali, subjek itu apa? Subjek itu adalah satu bentuk objek yang korang nak sampaikan dalam foto ataupun video korang. Contohnya macam saya, subjek adalah seorang manusia, dan subjek ni sebenarnya tidaklah orang kata apa khusus kepada manusia saja. Contoh kalau macam korang nak shoot kucing ke, korang nak shoot bunga ke, korang nak shoot makanan ke, pun boleh jadi subjek juga. Contohnya korang nak buat produk kan. So produk ini akan menjadi korang punya subjek. Ini adalah FlyDigi CyberFox X1. Saya pernah buat review sebelum ni. Pun boleh juga menggunakan kaedah 3-point lighting. So maksudnya ada 3 lighting yang dia point dekat kita. Contohnya macam kat belah kanan saya ni, saya ada Forza 60 campur dengan softbox. Dia tembak ke saya satu. Kemudian saya ada juga Mixpad 2 ada sebelah C. Dia tembak saya dekat sini. Kemudian kat belakang saya ni ada Mixpad 2 27C. Dia akan tembak saya daripada belakang. Lebih kurang macam ni. So ini adalah impact kalau buat 3-point lighting. Now 3-point lighting ni banyak juga kaedah dia. Sama ada placement dia macam mana, I mean like kedudukan lighting tu kemudian ditembak ke mana. Contohnya macam saya punya lighting Forza 60, saya buat tinggikan lebih kurang macam ni, dan saya akan buat 45 degree lebih kurang macam ni. Alright. So mari kita sembang pasal kadar pencahayaan lah. So daripada segi matematiknya, contohlah saya akan buat lighting saya pada yang bahagian kanan saya ni, saya akan letak sedikit besar, which is lingkungan 60% overall pencahayaan. Kalau yang Mixpad 2 11C ni semata 35%. Kalau Mixpad 2 27C saya ni, saya letak sekitar 15% sahaja pencahayaan. So mari kita pergi kepada first point lighting, which is dekat Forza 60 saya. Dan kenapa ianya adalah lighting paling kuat. Pertama sekali saya akan offkan dua lighting ni supaya korang faham. Alright. Ini adalah 1-point lighting, di mana kita istilahkan juga sebagai key light. Dia akan orang kata apa, menjadi satu lighting di mana akan menerangkan kita punya overall subject. Itu yang lighting ni akan menjadi sedikit kuat, which is kadar lebih kurang 60% lah, lebih kurang macam tu. Dan efek yang korang boleh nampak adalah, orang kata apa, korang boleh nampak lah subjek tu dia nampak cerah. Cumanya mungkin dia sedikit gelap lagi-lagi daripada segi background, dan mungkin shadow dekat bahagian kiri saya ni mungkin nampak macam a bit dramatic sikit. Whereas kalau saya onkan satu lagi lampu, ini adalah point lighting kedua saya, ataupun diistilahkan sebagai fill light. Okay, fill light ni dia nak orang kata apa, top up shadow yang sedia ada di sinilah senang cakap. Okay, seperti contoh, ini adalah before fill light, sebelum fill light. Ini adalah selepas fill light. Nampak tak? Dia macam perbezaan dia macam tak adalah sangat, tapi bila ianya ada, dia akan kurangkan sedikit shadow yang telah jatuh pada fill light kita ni. Nampak macam sedikit nice lah. Dia tak ada nampak macam dramatik sikit. Tetapi point lighting yang ketiga, kalau kita onkan pula, dia sedikit berbeza. Sebab pada saya lighting yang sekarang ini dia lebih kepada kreatif punya lighting tau, ataupun kita panggil sebagai hair light lighting ataupun rim light. Nampak dia macam ada satu sinaran dekat kita punya muka. Okay, so benda ni pun tak ada pun tak apa sebenarnya. Tapi untuk korang nampak highlight ni macam mana, saya offkan dua-dua lighting ni. Dekat saya punya fill light saya offkan, dan juga saya akan offkan saya punya key light. Right. So nampak tak? Dia macam nampak lebih kata apa shadowy lebih kurang macam tu. So dia nampak sedikit dramatic. Kan? Nampak macam cool kan? Sebab tu saya kata ini adalah satu lighting di mana sebenarnya dia lebih kepada kreatif punya shot lah kan. Now antara 3 point lighting ni, pada saya point yang paling penting adalah point pada key light ni. Key light ni, which is dia akan illuminate the whole kita punya lighting kita lah kan. Sekarang ni saya onkan key light saya, dan juga saya punya hair light belakang saya ni. Ini pun dah macam okey kan. Dia nampak lagi dramatik. Tapi kau akan nampak macam ada satu shadow dekat sini yang memang betul-betul gelap lah dekat sini. That's where kalau kau nak betul-betul cerahkan kau punya subjek, tambah satu lagi fill light, nanti dia akan feel sedikit shadow. Okay, alright. So ini adalah asas 3-point lighting lah. Banyak lagi sebenarnya kita boleh bincangkan. Contohnya
Daripada segi placement contoh kalau saya alihkan saya punya fill light ni, saya dekatkan sedikit, so feel dia macam mana? Nampak macam kita punya shadow agak sekata. Lagilah macam a bit of mesra interview. Kalau macam korang nak buat membaca berita ke, ataupun korang nak buat rancangan yang a bit dia punya color tone ni agak cerah daripada gelap, pun boleh. Ataupun fill light ni korang nak off macam tadi juga pun boleh juga. Contoh sekarang ni saya akan cuba off. Nak off macam ni, nak biar dramatik macam ni pun okey, so that ring light tu akan nampak cantik lah, so that nampak macam kita punya muka a bit berminyak dan ada some form of highlight di situ kan. Ataupun daripada segi ni, contoh macam key light ni saya rendahkan sikit contoh kan. Saya rendahkan sikit, kemudian saya akan kurangkan sedikit saya punya kadar ni, kemudian saya akan dekatkan. Dia akan jadi lain pula. Biarlah masuk frame pun. Tapi so dia akan sedikit berbeza daripada setting saya yang tadi. Sama juga dengan ring light ni juga. Contohnya ring light ni saya akan buatkan dia ke bawah. Biarlah masuk frame, tak kisah. Tapi saya nak betul-betul bagi dia tembak kau-kau punya. So that kita akan nampak kita punya setting tu lagi, orang kata apa, spotlight. Spotlight punya setting. Dan yang mana yang betul, yang mana yang salah, macam biasa, ini adalah semata-mata kreativiti korang lah sebenarnya cakap. Khususnya kalau macam korang pakai studio lighting yang macam sekarang saya pakai lah, khusus untuk videografi lah. Nak guna macam mana, angle macam mana, warna macam mana, itu depend kepada anda. Cumanya last tip saya adalah make sure korang punya setting pada kamera adalah dalam manual. Shutter speed korang kena manual, aperture korang kena manual, at the same time ISO korang pun kena manual. Kalau tak, kita punya video dia akan auto adjust kepada kita punya lighting, which is agak kurang nice lah. Kalau korang semua berminat untuk beli mana-mana produk Nanlite, korang pergi dekat ruangan description, korang boleh beli sama ada dekat Lazada dan juga Shopee. Dan kalau korang nak diskaun, jangan risau. Korang chat sahaja dengan seller Lazada ataupun seller Shopee dan bagi tahu mereka kod ini, iaitu Uluan Nanlite. So mudah-mudahan korang akan dapat sedikit diskaun semasa korang beli mana-mana produk Nanlite. Alright. Tapi sebelum korang beli produk, saya nak galakkan kepada anda, make sure apabila korang beli produk, ada this logo supaya apa-apa warranty ke, apa-apa kerosakan ke, dan kita nak make sure juga lighting yang kita beli tu adalah original. Sebab cikgu orang tengok banyak juga produk-produk lighting tiruan yang terjual lah dekat Shopee ataupun dekat Lazada. Itu saja daripada saya. Apalagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke, video shooting tu semua, korang boleh Roger dalam ruang komen di bawah supaya saya boleh banyak lagi buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Luan. Sabar degil, saya Otan.